لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأعيذنا بين قولنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم والجهل وافتح علينا بمعرفة العلم والحمد لله رب العالمين. Pasal 62 qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain. Maka jika engkau kata, jika kita bertanya, maka adakah warak ini menyalahi syarak dan hukumnya hukum syarak? Timbul satu soalan, adakah warak menyalahi syarak dan hukum bagi syarak? Minggu lepas Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah membicara kepada kita dua perkara, satunya syarak dan satu laginya warak. Di manakah beza di antara syarak dengan warak? Adakah syarak menyalahi warak atau warak ini bercanggah dengan syarak? Maka ketahui olehmu bahawasanya syarak itu, syarak artinya undang-undang Allah, peraturan-peraturan hidup, yang mana peraturan ini daripada Allah. Artinya pembuat peraturan itu ialah Allah Azza wa Jalla. Al-Quranul Karim merupakan dustur atau panduan syariat. Bahawasanya syarak itu dihantar ke atas, dihantar atas kemudahan. Syarak dihantar untuk kita, untuk kemudahan. Dan kerana ia demikian itu, kerana syarak dihantar kepada kita untuk mudah dalam perkara ibadah dan mudah dalam perkara makan minum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bil hanifiyyati as-samhati. Bu'istu bil hanifiyyati, ada ya antara pa dengan ta. Bu'istu bil hanifiyyati as-samhati, dibangkitkan daku, kata Rasulullah. Yakni Allah utuh Rasul dengan agama hanifah. Allah Ta'ala bangkit Nabi Muhammad, dilantik jadi Rasul dengan agama hanifiyah, jadi agama yang mudah. Islam bukanlah perkara yang payah dan tidak memayah. Yang kita berasa payah sebab kita tak faham, kita tak mendalami, apatah lagi nak nampak hikmah di sebalik undang-undang Allah. Lalu tu Nabi kata, aku diutus oleh Allah dengan bawa agama yang mudah dan samhah. Samhah yakni maaf-maafkan. Ada tempat syarak maaf, maaflah. Ada tempat longgar, longgar. Ada tempat ketat, ketat. Tempat tegas, tegas. Itu tengok keadaan. Dan warak itu dihantar ke atas payah. Tengok dalam agama kita, haram kita makan daging babi. Begitulah tiap-tiap daging yang haram kita makan, maka haramlah. Sebaliknya kalau ketika darurah, jadi ketika lapar yang sangat, lapar yang mengancam nyawa kita, kalau tak makan, nescaya mati. Makannya ada depan kita daging babi. Ketika itu bolehlah makan sekadar menyelamat nyawa. Nak makan benda halal tak ada.
Benda halal langsung tak ada. Ia ada benda haram depan kita. Kalau tak makan, nescaya mati. Ketika itu halal kita makan daging tersebut sekadar menyelamat nyawa kita. Sementara kita jumpa daging yang halal untuk menyelamat nyawa kita, bolehlah makan sekadar itu. Ini Islam kita. Ketika suasana banyaknya makan yang halal, maka haram kita makan benda-benda yang haram. Sekiranya kita diuji dengan masa yang tidak ada benda halal, yang adanya benda haram, dan kalau tak makan nescaya mati, maka untuk menyelamat nyawa, bolehlah kita makan sekadar itu. Ini Islam. Tempat payah, tempat mudah. Dan warak itu, ni dihantar ke atas payah dan memeliharakan. Jadi hukum warak iaitulah dihantar atas payah, iaitu susah, dan memeliharakan. Yang nak menjaga, nak jaga agama, nak jaga hati, nak jaga akhlak. Lalu itulah kita dituntut bersifat dengan sifat warak, yakni berhati-hati dalam bab makan minum dan lain-lain lagi. Seperti pada yang dikatakan orang, pekerjaan itu pekerjaan agama atau orang yang muttaqin, terlebih biji maksud terlebih sempit daripada uqadin tis'in, daripada simpulan yang 90. Terlebih sempit daripada uqadin tis'in, daripada simpulan 90. Kemudian warak itu daripada syarak pula. Warak ni pun daripada syarak juga. Keduanya warak dan syarak ni pada asal yang satu. Bendanya sama aja, tapi adalah beza-beza. Tetapi bagi syarak itu hukum dua, yakni dua hukum, harus dan hukum afdal. Syarak ada dua hukum, satu hukum harus dan satu lagi hukum afdal, lagi ahwat. Ahwat artinya cermat dan berhati-hati, beringat-beringat. Ahwat yakni cermat dan berhati-hati. Yakni apa makna ahwat? Yakni amat memeliharakan. Maka yang harus dikatakan baginya hukum syarak. Sebuah harus itu hukum syarak, dan afdal itu dikatakan hukum ahwat, yakni memeliharakan, dikatakan hukum warak. Itu biasa. Dari segi warak, nak jadi orang warak, baiklah kita tinggal perkara ni. Adapun dari segi hukum syarak, harus kita buat benda ni. Contoh pada ni lah mudah-mudahnya. Contohnya hisap rokok. Hisap rokok. Contohnya hisap rokok. Apa hisap rokok? Kena rokok dah. Baiklah, kita nak jadi orang warak. Kita nak warak dengan agama, dan kita nak jaga hati dengan Allah. Dari segi warak, cuma berhati-hati, tak payah risau dan rokok. Itu nak warak ni. Kita nak jadi diri orang yang warak, supaya hati kita ni dekat dengan Allah, dan supaya ibadat-ibadat kita harap-harap Allah terima, maka kita tinggallah rokok. Berhenti daripada isyak. Bukan berhenti ke habis, berhenti dulu. Tak isyak, kita jangan isyak. Isyak dah kita berhenti. Bapa sedemikian tu kerana nak jaga hati. Hanya orang panggil warak dia tak sih. Ada pun dari segi hukum syarak. Itu beza ni. Satu lagi hukum syarak. Hukum syarak terhadap rokok ni terbagi kepada dua. Ada alim ulama kata isap rokok ni haram. Ada ulama kata harus isap rokok. Itu dua pandangan. Pandangan warak baik kita tinggal.
Alasannya nak jaga hati, nak ingat-ingat, ada panggil warak. Ada pun hukum syarak rokok terbagi kepada dua. Pertama, ada alim ulama yang menghukum haram hisap rokok. Dan ada juga alim ulama yang mengatakan harus hisap rokok. Sebab tu kita perhati ramai juga di kalangan tutup guru, tutup alim hisap rokok. Ada juga di kalangan tek email hisap rokok. Nombor tak hisap. Sungguh tak hisap dulu. Tak hisap kan? Dan ada hisap-hisap. Begitulah hukum itu dari hukum syarak. Dan hukum syarak terbagi kepada dua. Jadi dalam sebuah syarak, kalau dia hisap rokok, ada yang mengatakan boleh, bolehlah. Dan ada ulama yang kata haram, haramlah. Tapi dalam sebuah warak, tak payah kita hisap. Jauh daripada rokok. Duit kita boleh guna benda-benda yang lain, paling faedah lagi. Mungkin kesihatan kita pertama sihat. Itu dah sikit warak. Itu apa contohnya? Contoh beza di antara pada mana kita nak kenal antara syarak dengan warak tadilah. Syarak mengatakan harus. Kalau kita nak jadi orang yang warak, kita tinggal perkara tersebut. Maka keduanya syarat dan warak serta perbezaan keduanya satu daripada asal. Maka faham olehmu wahai penuntut ilmu, wahai bagi yang nak dekat diri dengan Tuhan, dapat petunjuk. Jadi mudah-mudahan kita dapat hidayah daripada Allah untuk mengamal hukum syarak dan untuk kita amal sifat warak. Maka jika engkau kata apabila harus berbicara dan berhingga-hingga daripada tiap-tiap sesuatu binasa atas kami, pada yang kami ambil akan dia pada zaman ini, zaman Imam Ghazali, apatah zaman kita sekarang, zaman yang banyak syubhah, ia banyaknya nafsu syahwat keliling belanda kita, dan kesukaran segala pekerjaannya dengan sekali-kali atau yang warak. Artinya tiada dapat, tiada baginya bagi orang yang warak daripada bekal yang mencapai akan dia kepada Tuhan. Nasbah zaman kita sekarang sangat sukar dan payah kita nak jadi orang yang warak. Zaman kita sangat sukar dan payah nak jadi hamba yang warak. Mereka orang yang dapat pertolongan daripada Allah, maka dia boleh jagalah perkara-perkara yang syubhah. Lalu dia jawab, maka ketahui olehmu bahawasanya tarik, yakni jalan warak itu, tarik yakni jalan, bahawasanya jalan warak itu sangat payah. Ini betul ada kata warak ni payah. Warak ni sifat hati, bukan moyok. Moyok itu lain. Warak ni sifat hati, sifat berhati-hati. Cuma dalam pahala haram. Dan bahawasanya orang yang mengkosak yang berjalan akan jalan yang jalan warak, orang yang kosak akan berjalan jalan warak, artinya katalah kita nak pilih jalan warak, kita nak duduk di atas landasan warak, bahawa ditetapkan dirinya dan hatinya atas menanggung kepayahan. Kena tangguhlah risiko-risiko. Contoh kita peniaga, kita niaga pakaian. Dari segi hukum syarak pun kita nak jaga, dari segi warak pun kita nak amal. Bila kita nak amal sifat warak, pakaian kita nak jual, biarlah pakaian semuanya menutup aurat. Kita nak jadi orang peniaga yang warak, kita juallah pakaian yang menutup aurat. Kalau kita jual pakaian yang mendedah aurat,
Kemudian pembeli-beli dia pakai mendedah aurat. Disebabkan kita jual, dia beli. Disebabkan dia belilah, dia pakai yang mendedah aurat. Di sini telah hilang sifat warak kita. Bukan setakat warak hilang, bukan bertetengah dengan hukum syarak pula. Sebab syarak tahu wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong di atas dosa dan berseteru. Bila kita jual pakaian mendedah aurat, berarti kita telah menolong maksiat dalam bentuk jualan. Dia sudut syarak pun berjangka, dia sudut warak lagi tak ada langsung. Jadi risiko lah kalau kita nak jual pakaian hak menutup aurat saja, tak apa nak masuk ke kita pula. Nampak untung lah kalau kita pilih-pilih gitu. Risiko besar. Akan tetapi bila kita yakin rezeki daripada Allah, kita tolak yang syubhat, kita tolak yang haram, dan kita bergantung rezeki mari daripada Allah. Aku tolak yang haram yang syubhat semata-mata nak jaga agama. Aku nak jaga yang halal sahaja. Biarlah dia kata tak maju, biarlah lambat baju, biarlah pelanggan tak mari. Aku yakin rezeki daripada Allah, nescaya Allah ganti rezeki yang lain pula. Anak duduk situ tu payah. Anak duduk situ nak yakin tu, nak yakin pula tu payah. Tu kena jaga. Bahawa dia letakkan dirinya dan hatinya atas menanggung untuk payah. Kena istiqamah payah. Hingga sah dah baginya bagi seseorang yang demikian itu, demikian warak. Nanti jaga sifat waraknya. Kita duduk kedai kopi, nak jaga sifat warak. Jangan duduk lama-lama sangat. Duduk sekadar makan, minum, lepas juga selesai, belik lah. Kita kedai kopi ni buku syarat, bukunya harus. Yang sudut syarat, harus kita makan kedai kopi. Selagi mana kita yakin halal dan tidak haram. Dari segi waraknya, nak jaga warak kita, jangan duduk lama sangat. Dan kita makan, jaga adab-adab makan. Jangan kita ketawa hilang tempat-tempat begitu. Kita makan sekadar memenuhi keperluan perut tu je. Sekadar mengisi, kemudian selesai, kita pergi lah kita. Kalau duduk sejam, dua jam, duduk buah, duduk suka, hilang ketawa, itu hilang sifat warak. Walaupun dari segi syarak tak mengapa lagi, tapi dari segi warak tak ada warak dah. Itu kena berhati-hati. Itu payah lah. Payah. Nafsu tak suka, duduk lama, nafsu suka buah, nafsu suka bertawa. Itu nafsu. Itu lawan sifat warak. Supaya juga sifat warak, bila kita duduk tempat mengajar, tumpu kepada ilmu ustaz mengajar. Ada kita, tengok kita elok daripada berbual-bual semasa guru sedang mengajar. Orang warak dia tak bual semasa mengajar. Sebab bual ni boleh kawal. Ada pun mengantuk ni payah nak kawal. Mengantuk luar kawalan. Ada pun bual kita boleh kawal. Jadi tidak warak kalau kita duk bual semasa ustaz mengajar. Begitu juga tidak warak semasa ustaz mengajar, kita duduk tengok Facebook. Ini tidak warak juga. Nak jaga warak kita, tubuhlah kepada majlis ilmu yang sedang berlangsung. Seeloknya kita duduk tempat orang mengajar ni, biarlah kita jadi sebuah pemain bola. Pemain bola tengok padang ni, dia fokus kepada bola 100%. Bukan 99, 100%. Dia fokus kepada bola. Mana ada pemain bola sambil-sambil sepak, sambil buat WhatsApp, tak ada ni. Ada ke tak pemain bola sambil-sambil sepak, sambil-sambil balas Facebook? Tak ada. Semua tu bola-bola belakang. Mana ada pemain berhenti sekejap balas mesej, berhenti sekejap tengok WhatsApp, mana ada, tak ada. Begitulah kita tempat orang mengajar, tubuh kepada ilmu 100%. InsyaAllah bila kita warak, ilmu dapat, ilmu lekat dan berkat. Ilmu ni bila berkat, dia lekat.
Berkat, lekat. Berkat, lekat di hati lah kita. Ilmu berkat, dia lekat di hati. Itu penting kita jaga sifat warak. Habis itu. Dan jika tiada tetap dirinya payah nak istiqamah dengan warak ni, maka tiada sempurna bagi seseorang. Jadi warak ni bukan semata-mata jalan tunduk sampai ke sepak, tunggu kayu, tidak balas tu. Oh, dia tu warak, tengok baju tu kecoh, warak tu. Tidak balas tu. Warak sifat hati, berhati-hati dengan yang syubhat, menghindari daripada tempat-tempat yang lara, tempat-tempat yang sia-sia. Dan kerana inilah, yakni kerana makna ini, makna nak jadi warak ni berjalan kebanyakan. Dan kerana makna inilah, makna warak ni bukan benda yang mudah, ini sangat payah. Kebanyakan daripada ahli warak, kebanyakan ahli warak yang dulu-dulu kepada Bukit Lubnan. Lubnan satu bukit yang ada di negeri Syam. Syam yang termasuklah Syria, Palestin, itu kawasan Syam. Ada satu bukit tempat ibadah. Dan lain daripada Bukit Lubnan. Maksudnya tempat yang sunyi daripada keramaian, kelalaian manusia. Maka menyimpan mereka itu atas memakai rumput dan buah kayu je. Tengok. Ini cerita orang warak. Orang warak dulu-dulu yang betul-betul nak jaga hati, nak menyuci hati. Dia pergi satu tempat seperti Bukit Lubnan di negeri Syam, atau tempat-tempat yang jauh daripada manusia kacau bila. Lalu dia makan apa dia? Bubuk. Tak kuasa lah kita ni. Dan buah kayu yang tiada syubhat padanya, pada buah kayu sekali-kali, sama sekali tak ada syubhat pada makanan tersebut. Hanya orang warak. Maka orang yang tinggi cita-cita dirinya kepada mencapai akan manzilah warak yang tinggi, maka siapa-siapa yang ingin kepada sifat warak yang tinggi, maka lazimlah, yakni mestilah atasnya bahawa menanggung kepayahan dan sabar atas kepayahan. Bila kita nak pilih jalan warak, maka kita kena menanggung risiko-risiko yang sangat payah. Perjalanan suka, kurang bersaing, makan itu pun kena berhati-hati. Tengok Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah. Cerita Hasan Basri ni, satu orang yang sangat warak. Dia ni kerja dia jaga kebun majikan dia, jaga kebun apple. Bertahun-tahun dia jaga kebun, jujur amanah, tak khianat, tak pecah amanah. Satu hari majikan minta, wahai penjaga kebun, ambil kepadaku beberapa biji apple, aku nak makan. Lalu Syekh Hasan ni pun ambillah buah apple, pergi kepada majikan. Bila majikan makan, lalu majikan kata, wahai penjaga kebun, aku nak makan hak mani, kenapa ambil hak masan? Mudah jaga bertahun-tahun tak kita pandai tengok mana hak mani, mana hak masan. Jawab penjaga tersebut Syekh Hasan, dia kata, wahai tuanku, aku kerja sini semata-mata jaga kebun je. Aku tak pernah becak pun mana buah mani, buah masan. Bila kata, aku jaga kebun bertahun-tahun tak pernah kecak, tak pernah makan pun buahmu ni. Mana hak masan, mana-mana aku tak tahu. Aku sekadar makan gaji dah di sini. Ini tengok jujurnya, dia tak pernah makan buah tersebut. Bila dia minta kerja nak jaga sungguh. Sebutir pun tak pernah makan buah buah. Wah, dari segi hukum syarak tu halal dah, tapi waraknya dia sampai gitu lagi. Tak boleh nak beza mana hak masan, mana hak mani. Allah Akbar. Akanlah pemimpin di hari ini, ahli politik di hari ini, kalau bangga suku Hasan Basri, ambil nama negara negeri kita.
Kalau ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin termasuk raja-raja, kalau perangai sebuah Hasan Basri ini, nascaya kita akan meraih negeri dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin selalu dah. Keberkatan mencurah-curah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Kita ada awal ini. Macam-macam benda yang berlaku, kerugian, kegelisahan, berpunca daripada sifat tamak, halaba, tak cukup, tak puas. Sebab itulah kita kena hiasi diri kita dengan sifat qanaah. Ayat ini cukup dengan rezeki yang Tuhan beri. Kita kerja sebulan gaji 5,000, dia dah cukup dengan 5,000. Kalau ada rasuah orang nak beri, jangan kita terima. Ada tawaran-tawaran yang meragu-ragu ke? Kalau cukuplah dengan gaji 3,000 yang Tuhan beri. Cukuplah dengan gaji 2,000 atau 1,000 atau kurang daripada itu. Itu kena berhati-hati. Dijalan habis itu. Dan dijalan akan mereka itu ahli warak supaya mencapai akan manzilah mereka itu. Dan adapun jika ia duduk antara manusia, sebaliknya kalau kita bergaul dengan manusia dan memakai daripada barang yang beredar mereka itu, yang kita makan makanan yang keliling gelada di kalangan manusia ramai di hari ini, pada tangan mereka itu, maka hendaklah dijadikan padanya dengan menepati bangkai, tiada mendahului atasnya mereka, tak kala sangat darurah, ini sangat berhajat. Ketika berhajat bolehlah kita makan makanan orang yang ramai. Itu satu benda yang sangat sukar untuk kita tanam sifat warak dalam diri kita. Tapi kalau kita berjaya, Masya Allah, hampirnya kita dengan Allah Ta'ala, manisnya ibadat kita. Malaikat tak kala sangat darurah, kemudian tiada mencapai daripadanya, malaikat pada yang menyampai akhirnya kepada ta'at, maka adalah baginya uzur yang dikemaafkan daripada yang demikian itu, daripada tersebut. Dan tiada memberi mudarat akan dia, yakni dia haruskan jika mencapai qadar itu jua. Sebablah kata Abu Lais rahimahullah, dia kata tanda orang warak ni ada 10. Ciri-ciri orang yang bersifat dengan warak ada 10 tanda. Pertama, menjaga lidah daripada mengumpat. Ini ciri orang warak. Ciri-ciri orang warak, sifat orang warak pertama, menjaga lidah daripada mengumpat. Kalau warak ni dia banyak dia senyap. Senyap itu satu ibadat. Senyap itu satu sifat hati dah, senyap. Yang kedua, menjauh daripada segala jahat. Sifat orang warak lagi yang kedua, menjauh daripada segala jahat orang. Jangan segala jahat orang. Orang segala jahat orang ni tak ada sifat warak. Tuduh orang tu ni, tuduh orang ni. Yang ketiga, sifat warak juga menjauh daripada mempersenda-senda orang lain. Orang panggil menyanyi. Itu sifat warak, jangan kita menyanyi atau mempersenda-senda orang lain. Yang keempat, pejam mata daripada perkara yang haram. Ini sifat warak. Orang yang warak, dia pejam mata daripada melihat benda yang haram. Kita kalau tempat mengajar, dia mata rapat. Depan TV celak mata luar. Jauh lagi. Baik, yang kelima, bercakap benar. Orang bersifat warak, bercakap benar. Yang keenam, sifat warak lagi, mengetahui nikmat Allah atas dirinya. Dia sedar nikmat-nikmat Tuhan ni banyak atas diri dia. Ini orang warak. Panggil dia khabar, kata dia ni duduk dalam nikmat Tuhan. Yang ketujuh, belanja hartanya pada jalan kebenaran. Tuhan beri harta, beri duit, dia belanja infak kalau jalan yang benar. Buat jariah, bantu pelajar-pelajar nak mengaji agama.
Yang ke-8, bahawa tidak mencari ketinggian dan kesombongan. Itu yang ke-8, ciri-ciri orang wara', dia tidak mencari ketinggian dan kesombongan. Walaupun harta banyak, dia tawadhu'. Walaupun ilmu banyak, dia tawadhu'. Walaupun kerja besar, gaji mahal, tawadhu'. Walaupun pakai kereta mewah, tawadhu'. Walaupun besar mogah pun, dia ni tawadhu' sama. Yang ke-9, wara' juga menjaga sembahyang 5 waktu. Ciri-ciri orang yang wara', yang ke-9, menjaga sembahyang 5 waktu. Sembahyang tepat waktu dan sembahyang cara berjamaah. Yang akhir 10, istiqamah di atas ahli sunnah wal jamaah. Ini ciri-ciri orang wara'. Istiqamah di atas ahli sunnah wal jamaah. Dia sudut akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia sudut ibadah pun ahli sunnah wal jamaah juga. Kadang-kadang kita ustaz ni kecek tahap akidah ahli sunnah wal jamaah. Betul tak? Tapi dari segi sembahyang tidak ahli sunnah wal jamaah. Sembahyang tidak Jumaat. Jaga-jaga sembahyang Jumaat. Dia sudut ibadah tidak ahli sunnah wal jamaah. Dia sudut akidah betul tak ahli sunnah wal jamaah. Itu kena jaga 10 perkara tu, kita muhasabah diri kita lah. Kalau ada 10 perkara, bermakna kita ada sifat wara' di hati. Itu penting kita jaga untuk menjalani rohani kita, untuk membersih hati kita, supaya sampai ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dan jika pada asalnya syu'ah, maka adalah baginya uzur, yakni kemaafan daripada yang demikian itu, dan tiada memberi mudarat akan dia ketika susah tu, yakni dia haruskan jika mencapai qadar itu jua, qadar keperluan. Dan jika ada pada asalnya syubhat sekalipun, katakanlah di sebaliknya ada syubhat, namun kita dah darurat, maka bahawasanya Allah Ta'ala bahawa menguzur akan dia akan ayat asal ke. Jadi hak sebaliknya kita tak tahu dah. Jadi kesimpulannya, dari bab nak jaga hati, supaya perjalanan rohani kita dan ibadat kita, diri kita dekat dengan Allah, maka hendaklah kita belajar sikit-sikit sifat wara'. Perasal-asallah kita belajar wara'. Nak pergi sekaligus tak kuasa juga. Mudah-mudahan satu hari berkat kita istiqamah dengan sifat wara', Allah akan mengangkat darjat kita tinggi di sisinya. InsyaAllah akan datang kita sambung pula. Dan kerana inilah kata Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.